Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Syariq Adnanisa Ahsan. Nombor mesej saja adalah 34 DDT 23 1045. Kahwin lari. Perkataan itu sangat popular di kalangan remaja zaman sekarang. Tapi ramai yang masih tidak tahu apa maksud akibatnya tentang kahwin lari ini. So, hari ini saya dan kumpulan saya akan menerangkan apa yang dimaksudkan dengan kahwin lari yang sebenarnya. Jom. So, kahwin lari bukanlah mengucapkan ijab dan kabul dalam upacara nikah sambil berlari, tetapi merujuk kepada perkahwinan yang dilangsungkan tanpa menggunakan saluran prosedur mahkamah syariah. Dalam hal berpoligami dan wali mujibir bagi seorang gadis. Yang kedua, kebiasaannya perkahwinan ini dilakukan secara senyap-senyap sahaja agar orang lain tidak mengetahuinya. Dan yang terakhir, kahwin lari juga dikenali sebagai perkahwinan tanpa kebenaran dan perkahwinan yang biasanya diakadkan wali hakim di negeri lain dan tidak mengikut enakmen atau akta undang-undang keluarga Islam. Serta perkahwinan ini tidak disetujui oleh wali pengantin perempuan kepada saya. Untuk penjelasan yang seterusnya, saya akan diteruskan lagi oleh rakan-rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Rifki bin Muhammad Fakhruddin dari kelas DDT 2D dan nombor matrik saya ialah F1024. Okey, pada hari ini saya ingin bercakap tentang akibat nikah lari. Antara akibat-akibat nikah lari ialah tidak kestabilan dalam perhubungan. Perkahwinan yang bermula dengan kahwin lari mungkin cenderung kurang stabil kerana dia mungkin tidak dibangunkan dengan landasan yang kukuh seperti kebenaran, kejujuran dan persetujuan wali. Okey, akibat yang kedua pula kesukaran mendapat pengiktirafan undang-undang. Di setengah negara, perkahwinan yang tidak sah secara undang-undang mungkin tidak diiktiraf, yang boleh menyebabkan masalah berkaitan dengan hak-hak harta benda, hak penjaga anak dan hak isu undang-undang. Okey, akibat yang ketiga dan yang terakhir ialah tidak kestabilan dalam keluarga. Perkahwinan yang dilakukan tanpa kebenaran ataupun persetujuan pihak yang berkuasa mungkin menyebabkan perkahwinan itu kurang stabil. Ini boleh mengakibatkan masalah dalam keluarga yang serius serta dapat mencetuskan tidak keharmonian dalam rumah tangga tersebut. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zul Amirul Bizul Syam. Hari ini saya akan menerangkan tentang nikah lari. Hari ini saya akan menerangkan tentang jenis kahwin lari. Okey, jenis kahwin lari ada 6 jenis. Yang pertama, perkahwinan tanpa kehadiran wali. Yang kedua, perkahwinan tanpa persetujuan kedua ibu bapa. Yang ketiga, perkahwinan dilakukan kerana rahsia. Yang keempat, perkahwinan melalui prosedur sivil tanpa pengakuan agama. Yang kelima, perkahwinan di luar batas undang-undang. Okey, yang keenam dan last sekali, perkahwinan tanpa kedua belah pihak mengetahuinya. Seterusnya, punca kenapa berlakunya kahwin lari. Yang pertama, tidak mendapat persetujuan ibu bapa. Antara sebab-sebab yang menghalang perhubungan mereka ialah seperti ibu bapa yang sudah mempunyai pilihan masing-masing, pasangan tidak setaraf atau tidak berkejaya. Kedua ialah mahu berpoligami. Ada pihak isteri yang lantang akan bersifat agresif apabila suami meluahkan hasrat atau mengetahui hajat suami mereka untuk berkahwin lagi dengan wanita yang lain. Dan ini menyebabkan ramai lelaki mengambil langkah selamat dengan melangsungkan perkahwinan kedua mereka secara kahwin lari di negara seberang. Ketiga ialah terlanjur. Antara faktor lain kahwin lari apabila pasangan anak muda yang masih naif dalam alam percintaan telah menyerahkan mahkota dan kesucian mereka. Mereka telah terlanjur seawal usia muda dan ketika masih belum mempunyai ikatan yang sah sebagai pasangan suami isteri. Okey, itu saja daripada saya. Seterusnya, kawan saya akan menerangkan tentang hukum nikah lari.
Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ali Ashraf bin Marani. Jadi, hari ini saya akan menerangkan tentang hukum nikah lari. Jadi hukum nikah lari itu ialah pernikahan itu mengikut rukun nikah. Pernikahan itu melebihi 2 marhalah. Ketiga, tiada keputusan mahkamah yang menghalang perempuan itu berkahwin atas alasan syarak di tempat dia bermastautin. Yang keempat, pernikahan itu dilakukan oleh wali hakim yang diiktiraf oleh wilayah negara berkenaan dan diakad nikahnya di wilayah berkenaan di mana ia ditauliahkan sebagai wali hakim. Seterusnya ialah penyelesaian atas masalah nikah lari. Okey, jadi di sini terdapat tiga peranan setiap penyelesaian atas masalah nikah lari ini, iaitu pertama, peranan media massa, iaitu peranan media massa seperti televisyen, surat khabar, radio, majalah dan internet memainkan peranan yang penting dalam mencegah kegiatan remaja kahwin serta lari rumah dengan mendidik serta memaparkan isu ini secara berleluasa. Yang kedua ialah peranan komuniti. Bab kata pepatah, mencegah adalah lebih baik daripada merawat. Jadi, prinsip ini harus dipegang oleh setiap anggota komuniti. Langkah-langkah yang drastik harus diambil bagi mencegah gejala remaja kahwin lari oleh semua pihak, baik dari pihak institusi keluarga, institusi pendidikan, kerajaan, anggota polis dan pihak swasta. Yang ketiga ialah peranan ibu bapa. Ibu bapa berfungsi sebagai wali, iaitu peranan wali ialah hendaklah memahami pilihan anak sendiri. Tanggungjawab seorang wali terutamanya ibu dan ayah hendaklah ialah membesarkan, memberi pendidikan agama dan mengahwilkan mereka apabila sampai jodoh mereka. Okey, kesimpulan yang dapat saya buat daripada bab ini ialah perkahwinan lari ini adalah alternatif bagi segelintir pasangan yang hendak mendirikan rumah tangga tapi terhalang oleh kedua bapa mereka sendiri. Walaupun pernikahan lari ini sah di dalam Islam, tetapi nikah lari ini banyak keburukan daripada kebaikannya. Dan pada kesempatan ini saya berharap dan berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada pasangan yang lari nikah ini kesan daripada segi emosi dan mental di hari kemudian agar mereka menyedari akibat daripada nikah hari tersebut. Serta saya berharap juga agar kedua ibu bapa yang mempunyai anak yang ingin menikah agar merestui pilihan mereka, kerana kita hanya seorang hamba, jodoh pertemuan dan mati adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.